Sebelum saya memulakan perbahasan pada pagi ini, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat pulang kepada Tan Sri daripada menunaikan ibadat haji, dan kami mendoakan bersama-sama semoga Tan Sri dianugerahkan dengan haji yang mabrur insya-Allah. Saya ingin mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2014 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di peringkat dasar pada pagi ini, dan lanjutan daripada teguran yang dibuat oleh Farid Sulong sebentar tadi. Bukan saya tak bersedia tunggu sampai malam, tapi sebenarnya Tan Sri saya telah mengutuskan sepucuk nota kepada timbalan yang dipertua dan memohon supaya ruang untuk saya berbahas pada hari semalam ditangguhkan ke hari ini, kerana semalam saya didakwa di dalam mahkamah kerana bersih 3.0 bersama Permatang Pau. Saya bangga didakwa bukan kerana mencuri atau rasuah, tetapi mempertahankan hak rakyat Malaysia yang mahukan satu pilihan raya yang bersih dan adil. Dan saya diminta hadir ke mahkamah, tapi hakim pula sakit, ditangguhkan ke Januari. Saya ingin memulakan dengan menyatakan bahawa bajet 2014 ini sebenarnya bersifat rich man's budget, poor to get poorer, ataupun istilah yang biasa kita dengar, yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana. Ini terbukti apabila kerajaan menarik balik subsidi gula untuk rakyat berjumlah 551.25 juta dan subsidi minyak masak untuk rakyat bernilai 505.4 juta ringgit, yang pastinya akan terus membebankan rakyat. Maka saya menggesa supaya kerajaan segera penerangan sikit, penjelasan. Baru ayat pertama. Ya, memang dalam ayat tu pun mungkin ada perlu penjelasan. Terima kasih. Saya sebagai orang tua ingin menanyakan kepada orang muda bahawa dalam bajet yang dilaksanakan, dibentangkan di dalam Dewan, nyatakan bahawa peruntukan subsidi minyak sawit ialah sebanyak 1.02 bilion ringgit. Jadi kalau dimaksudkan bahawa sepatutnya, ya, daripada apa yang Berhormat menyatakan dikurangkan sebanyak 500 lebih juta ringgit, bermakna bahawa subsidi yang diberikan untuk minyak masak sepatutnya 1.5 bilion ringgit. Adakah itu yang dimaksudkan? Dan saya cuba mencari angkanya dan saya lihat bahawa skim penstabilan harga minyak masak bagi 2 tahun, tempoh 2 tahun di bawah COSS yang dipungut melalui cukai ataupun windfall tax yang dikenakan kepada pengeluar sawit, ladang-ladang sawit, juga berjumlah 1.5 bilion ringgit bagi tempoh 2 tahun. Itu yang satu. Yang kedua ialah kerana windfall levy tax ini akan hanya dikenakan kepada syarikat-syarikat ladang sawit apabila harga sawit itu meningkat lebih daripada, tak silap saya, 3,000 ringgit satu tan. Dan dalam keadaan harga sawit pasaran pada hari ini di bawah daripada paras itu, maka windfall levy tax itu tak beroperasi. Dan bermakna juga kerana bila harga sawit pun turun, makna jumlah subsidi yang perlu diberikan turut juga turun kalau nak membantu dari segi mensubsidikan harga minyak sawit pada paras yang demikian. Jadi keadaannya, maknanya kalau kita menyatakan bahawa
subsidi itu dikurangkan? Mungkinkah tidak? Ianya kerana sebenarnya harga pasaran keperluan subsidi itu pun sudah menurun. Sedangkan sudah pun ada peruntukan 1 bilion, 1 bilion ringgit dari segi subsidi untuk minyak masak. Jadi kalau boleh Yang Berhormat menyatakan keperluan subsidi bagi seliter minyak masak umpamanya adalah sekian banyak dan demikian ia sepatutnya 1.5 bilion ringgit dan ini bermakna bahawa kerajaan telah mengurangkan subsidi itu sebanyak 500 juta ringgit, saya rasa saya boleh terima hujah dalam kenyataan orang muda pada awal perbahasannya. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua dan juga sahabat saya daripada Johor Bahru. Dia bukan orang tua, orang lama yang mempunyai pengalaman. Cuma yang saya nak tekankan di sini Tan Sri Di-Pertua ialah saya tidak bermaksud ingin mencadangkan supaya subsidi minyak masak ini dipertingkatkan daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion. Kalau cadangan dan kenyataan saya sebentar tadi bahawa subsidi minyak masak untuk rakyat bernilai 500 juta ini dikurangkan. Apa yang ditekankan oleh Johor Bahru itu ada asasnya bahawa windfall levy tax yang dikenakan terhadap pengusaha ladang kelapa sawit ini untuk memastikan apabila keuntungan itu besar, maka ada cukai khas yang dikenakan. Tetapi masalah yang berbangkit hari ini yang dinyatakan oleh Johor Bahru tadi bahawa oleh kerana harga kelapa sawit hari ini di paras yang rendah dan menyebabkan subsidi dikurangkan, maka pertanyaan yang harus kita lontarkan apabila harga kelapa sawit ini meningkat, di mana windfall levy tax ini yang dikutip oleh kerajaan? Saya pernah bangkitkan perkara yang sama dalam perbahasan Dewan Rakyat, di mana apabila harga kelapa sawit pada satu ketika dahulu mencatatkan satu jumlah yang cukup besar dan keuntungan bagi pengusaha ladang kelapa sawit ini meningkat berkali ganda, tetapi ia tidak memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan kerana pelaksanaan ataupun enforcement dan implementation windfall levy tax ini tidak dibuat secara bersungguh-sungguh. Akhirnya bila mereka untung besar, mereka dapat pendapatan yang lebih, tetapi rakyat tidak dapat mengutip cukai. Dalam keadaan harga kelapa sawit rendah, kita mengharapkan dan mendesak kerajaan untuk memotong subsidi yang akhirnya memberikan kesan yang negatif kepada rakyat. Tetapi yang saya nak teruskan ialah Tan Sri Di-Pertua, ia mendesak kerajaan untuk beri perhatian kepada perkara ini, di mana cadangan Pakatan Rakyat supaya monopoli gula oleh Raja Gula hari ini Syed Mokhtar ini mesti dipecahkan. Dan ianya disokong oleh Johor Bahru. Sebab itu sebelum dia bangun tadi, sebenarnya saya nak mendukung keberanian Johor Bahru untuk bersama-sama dengan Pakatan Rakyat menggesa kerajaan untuk memecahkan monopoli industri gula dalam negara kita hari ini yang dikuasai oleh kroni Dr. Mahathir, iaitu Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dah sebut nama saya kena jawablah. Tapi saya dah bagi laluan awal daripada ini itu. Maknanya itu poin yang lagi satu, ini poin yang sama dan yang lain. Jadi kena pasal ini pasal gula. Sebenarnya kita tahu keadaannya di pasal bekalan gula di negara ini. Hanya kalau kita menuduh satu orang, iaitu Tan Sri Syed Mokhtar sebagai memegang monopoli, itu pun tak betul. Kerana saya pun dah jelas dalam ucapan saya yang mana Yang Berhormat daripada Gombak tak dapat hadir bersama ketika itu kerana pergi ke mahkamah yang ditangguhkan pula. Sebenarnya yang keadaan pembekalan gula ialah di antara FGV yang sudah mengambil alih MSM,
dan juga Central Sugar Berhad yang dimiliki oleh Tradewinds yang termasuk dalam kumpulan yang dikatakan oleh kroni dan sebagainya. Jadi dua kroni lah, Felda pun orang Felda pun kroni kerajaan juga, apatah lagi Tan Sri Said Mokhtar pun kroni kerajaan. Dua-dua. Tetapi bila ada dua pengeluar, ia bukannya monopoli. Ia maknanya duopoli. Dah itu mana tafsirannya pun dah berbeza. Tetapi saya bersetuju dengan Yang Berhormat kerana cadangan saya ialah supaya apabila gula itu tak menerima subsidi, ia tidak lagi menjadi barang kawalan. Bila tak lagi menjadi barang kawalan, ianya bermakna harus dimudahkan atau dibuka peluang untuk mengimport mana-mana pihak nak mengimport gula daripada tempat-tempat negara-negara lain. Jadi maknanya bila dalam keadaan duopoli dan dalam keadaan ianya bukan menjadi barangan subsidi, ya, tentulah ia tidak akan boleh membawa kepada perubahan-perubahan yang perlu untuk menjadi gula ini bukan sebagai satu barang keperluan lagi, tetapi sebagai barang aditif, tambahan makanan, perasa makanan. Dan soal kita nak mengatakan bahawa Central Sugar Berhad pula yang menguntung lebih, itu pun tak betul. Yang rujuk, kadang-kadang kita rujukkan kepada margin ataupun keuntungan, paras keuntungan yang dirasai dan dinikmati oleh MSM, yang dipunyai oleh FGV. Dan harus kita ucap tahniah pula kepada MSM kerana apabila sebelum mereka mengambil alih MSM, margin dari segi pengeluaran perniagaan itu hanya 8%. Tetapi selepas diambil alih telah diusahakan sehingga ia menjadi 15%. Jadi sepatutnya kita menggalakkan, memuji tindakan yang telah menunjukkan dari segi productivity, efisiensi bagi pihak MSM, dan taklah kita nak buatkan sindiran kepada soal kronisme dan sebagainya. Jadi Tan Sri yang betul, itu poin saya lah. Tapi saya tak campur, tak akan kacau lagi. Terima kasih. Terima kasih Johor Bahru. Mencelah dia macam ucapan panjang. Tapi seperti yang saya tegaskan tadi, prinsipnya apa? Prinsipnya ialah apabila industri gula ini dimonopoli ataupun duopoli ke, apa juga istilah yang digunakan, satu atau dua syarikat, ya, ianya akan menyebabkan kuasa menentukan harga itu ditentukan oleh mereka. Dan ini tujuan asal apabila kerajaan memberikan subsidi kepada syarikat yang berkenaan, ialah untuk mengawal harga gula. Tetapi apabila kerajaan mengambil pendirian untuk menarik balik subsidi tersebut, kebimbangan Johor Bahru dan juga kami di sini juga ramai rakyat di bawah sana ialah syarikat-syarikat berkenaan akan mempunyai kebebasan untuk menentukan harga pasaran gula. Maka prinsip yang kita pegang, yang saya setuju dengan YB Johor Bahru, ialah supaya pasaran ini harus dibuka, supaya ada competition, ada persaingan, dan biar market forces yang akan menentukan harga jualan gula, dan bukannya oleh satu dua tokeh raja gula yang semua sedia maklum. Tapi kita juga harus terima hakikat ketika raja gula Robert Koch dahulu tidak ada kenaikan harga gula yang mendadak seperti selepas diambil alih oleh Said Mokhtar. Ini juga harus kita teliti dan terima hakikat bahawa masalah yang berlaku hari ini ialah kerajaan tidak ada komitmen yang bersungguh-sungguh untuk menegur ataupun meneliti perkembangan yang berlaku, yang saya mulakan tadi, bahawa akhirnya yang kaya bertambah kaya, yang miskin akan terus papa ke dana. Tan Sri Yang Dipertua, saya juga mencadangkan untuk mencapai matlamat sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi, belanjawan negara perlu menekankan prinsip fiskal disiplin dan menggariskan strategi pembangunan yang peduli rakyat. Bagi saya, belanjawan negara bukan sekadar bertujuan untuk meningkatkan hasil negara, tetapi menguruskan perbelanjaan secara berhemah dan efisien
dan mengambil langkah yang proaktif untuk membenteras ketirisan dan juga amalan rasuah. Amat malang sekali apabila Dewan Yang Mulia ini menyaksikan laporan Ketua Audit Negara setiap tahun yang dibentangkan dalam Dewan Rakyat yang menggariskan amalan boros, rasuah, tiris dan bocor dengan jumlah yang luar biasa. Tetapi kerajaan tidak ada satu political will ataupun komitmen untuk menggariskan langkah-langkah bagi memastikan ada satu garis panduan yang cukup ketat bagi memastikan perkara ini tidak berulang. Tokoh dan pakar ekonomi yang kita punyai dalam negara, Jomo, Profesor Jomo dalam karya terbarunya berjudul Malaysia at 50, Economic Development, Distribution and Disparities, menegaskan bahawa kesenjangan pendapatan dan ekonomi telah sekian lama mendominasi perbincangan ekonomi, sosial dan politik di Malaysia. Hal ini bukan sahaja tidak selesai, malah isu kesenjangan ekonomi, jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin telah menjadi perdebatan universal. Situasi ini sama seperti yang diungkap oleh Nobel laureate Paul Krugman dalam satu rencana bertajuk Rich Man's Recovery dalam New York Times dalam satu pemerhatian yang dijalankan di Harvard Business School. Krugman melihat kesenjangan ekonomi yang melampau dalam komuniti pelajar telah menggamit perhatian dunia dan amat membimbangkan. Apa kata Krugman? Dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua, this society claims to reward the best and brightest regardless of family background. But in reality, the children of the wealthy benefit from opportunities and connections unavailable to children of the middle and working classes. Menurut Krugman lagi, kajian ini membuktikan wujudnya kesenjangan pendapatan yang ketara di antara golongan maha kaya dan mereka yang berpendapatan rendah. Golongan maha kaya ini menikmati kekayaan di atas kesengsaraan majoriti yang lain. Kata beliau lagi, if the rich are so much richer than the rest, that they live in a different social and material universe, that fact in itself makes nonsense of any notion of equal opportunity. Bajet 2014 yang dibentangkan oleh kerajaan minoriti Barisan Nasional memperuntukkan sejumlah 264 bilion ringgit. Daripada jumlah ini, 217 bilion merupakan anggaran untuk belanja mengurus dan hanya 46 bilion adalah bagi belanja pembangunan. Bajet 2014 masih kekal sebagai bajet defisit. BN kena terima hakikat bahawa mereka telah meneruskan amalan bajet defisit selama 16 tahun berturut-turut semenjak krisis keuangan Asia. Ini merupakan kesinambungan daripada amalan dan pelaksanaan dasar fiskal yang lemah semenjak daripada merdeka lagi. Saya ingin mengingatkan Dewan Yang Mulia ini, dalam tempoh 56 tahun negara mencapai kemerdekaan, Malaysia mengalami fiskal deficit selama 49 tahun dan hanya 7 tahun menikmati bajet surplus. Malaysia menikmati bajet surplus selama 5 tahun berturut-turut mulai 1993, iaitu ketika Yang Berhormat Permatang Pauh menerajui Kementerian Keuangan. Kerajaan pernah menjanjikan bahawa belanjawan negara akan kembali kepada belanjawan berimbang pada tahun 2005. Sebaliknya, apa yang kita saksikan pada hari ini
Hutang negara terus membengkak secara berganda di antara tahun 2007 dan 2012 kepada 421 bilion ringgit. Seperti yang saya tegaskan dalam perbahasan minggu lepas, ketika Yang Berhormat Permatang Pauh meninggalkan pejabat Kementerian Keuangan pada tahun 98, hutang negara mencatatkan hanya 80 bilion ringgit. Manakala hari ini, seperti yang saya nyatakan tadi, sehingga 2012, hutang negara membengkak kepada 421 bilion ringgit. Manakala pendapatan pada kadar hanya 31% dari 140 bilion kepada 207 bilion ringgit sahaja. Pada hari ini, hutang negara seperti yang dilaporkan. Terima kasih Yang Berhormat Gombak dan Tan Sri Yang di-Ketua. Berkenaan dengan hutang itu, semasa Perdana Menteri bentangkan Belanjawan 2010 pada tahun 2009, beliau mengatakan masa itu dia lancarkan dasar transformasi nasional. Kalau kita lihat hutang semasa selepas beliau bentangkan dasar transformasi nasional, hutang itu meningkat sebanyak 33%, iaitu 133.1 bilion dari 408 bilion pada tahun 2010 sehingga ke 541 bilion pada akhir tahun ini. Jadi mengikut laporan ekonomi. Dan ini merupakan 54.8% daripada KDNK. Jadi sekenap saja capai tahap. Ini bermakna kita kehilangan keupayaan untuk menghadapi sebarang cabaran ataupun sekiranya ada kegawatan ekonomi yang berlaku kerana tahap hutang ini hampir sampai 55%. Setuju tak kalau kita lihat dalam soal ini dasar transformasi nasional itu gagal? Sikit je soalan sama boleh tak? Tuan Ketua, terima kasih. Tadi yang Yang Berhormat telah menyatakan bahawasanya saya mengikuti belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan, mengatakan bahawasanya pendapatan per kapita kita telah meningkat, dan saya tertarik dengan apa yang didedahkan oleh Yang Berhormat tadi, bahawasanya walaupun pendapatan per kapita meningkat, tetapi jurang distribusinya adalah amat ketara sekali antara yang kaya dan yang miskin. Kemana arah kita kiranya ini berterusan? Yang pertama. Yang kedua, Menteri Keuangan juga telah membentangkan bahawasanya ini saya nak tanya, saya ni bukan pakar ekonomi, saya minta Yang Berhormat tolong jelaskan pada saya dan Dewan ini. Revenue kita, pendapatan hasil kita memang meningkat dengan kadar daripada tahun 2010 hingga 2013 dengan kadar 12%. Ini revenue. Tetapi kita punya operating expenditure, perbelanjaan mengurus, meningkat dengan kadar hampir 15%. Revenue 12%, operating expenditure 15%. Kalau ini berterusan, ke mana negara kita ni nak pergi? Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota dan juga Yang Berhormat Gopeng. Hujah yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Gopeng itu memang tepat dengan statistik yang telah dinyatakan tadi. Saya ingin mengesahkan bahawa dalam laporan yang dikemukakan oleh Maybank Berhad baru-baru ini, Maybank mengunjurkan bahawa hutang negara pada tahun 2013 akan meningkat kepada 541.3 bilion ringgit. Dan Maybank Berhad juga telah menyatakan dalam laporan yang sama bahawa hutang negara ini akan terus meningkat kepada 578.4 bilion ringgit dengan iaitu 54.7% daripada jumlah KDNK. Inilah yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Gopeng
yang menjadi kebimbangan rakyat Malaysia daripada Arau sampai ke Johor Bahru sampai ke Sabah dan Sarawak. Ya. Mengapa kerajaan tidak mengemukakan satu strategi pembangunan yang dapat mengurangkan hutang negara? Apa yang berlaku dalam pembentangan bajet 2014 ialah Perdana Menteri mengemukakan belanjawan yang bersifat deskriptif. Nak buat jambatan, nak buat itu, nak buat ini. Tetapi tidak ada satu strategi yang cukup jelas yang boleh respon kepada masalah ekonomi global pada hari ini. Dan dengan strategi yang terkawal dan terurus, kita boleh mengurangkan belanjawan seperti yang menjadi kebimbangan rakyat. Yang Berhormat Indra Mahkota menyatakan tentang operating expenditures yang juga terus membengkak. Ini juga menjadi kebimbangan. Dalam pengalaman singkat saya di Kementerian Keuangan, Yang Berhormat Gua Musang pun ada di sini, biasanya ya, operating expenditures ini tidak melebihi 60% daripada total budget. Dan pembangunan di antara 30 hingga 40%. Hari ini belanja pembangunan sudah mengecut kepada 18%. Dan belanja mengurus mencatatkan 88%. Dan tidak ada kesungguhan di dalam Kerajaan Barisan Nasional untuk menjimatkan perbelanjaan di kementerian-kementerian. Berbeza dengan bajet Pakatan Rakyat yang mencadangkan setiap kementerian akan dipotong 10% daripada belanja mengurus mereka. Tapi kalau kita tengok Jabatan Perdana Menteri, bukan dia potong, tingkatkan lagi. Jamuan Hari Raya 2.8 juta ringgit. Arau bertanggungjawab untuk jelaskan kepada rakyat. Yang Berhormat Seremban telah mendedahkan bagaimana bil elektrik dan bil air yang amat mengejutkan. Ya, kompleks, tutuplah. Takkan dia tidur pakai lampu kot. Jadi, maknanya apa? Maknanya, kalau itulah jawapan menteri, menunjukkan tidak ada komitmen. Tak apa, kompleks tak apa. Kalau satu hari RM2,000 pun tak apa. Jadi, kalau inilah sikap pemimpin, bagaimana mungkin kita dapat melihat belanja mengurus dapat dikurangkan, malahan akan terus membengkak kerana mereka tak peduli rakyat. Sampai pilihan raya Sungai Limau bagi RM500. Selesai masalah. Tetapi kalau ini cara kita mengurus ekonomi, kebimbangan Indra Mahkota dan juga Gopeng tadi adalah juga kebimbangan rakyat bahawa negara ini akan hancur di bawah tangan UMNO dan Barisan Nasional. Saya nak tunjuk satu lagi contoh. Saya bagi statistik. Tapi lepas ni grip boleh bangun. Boleh. Arau tak berani nak bangun. Okey. Disiplin fiskal yang lemah, ya, menyebabkan hutang negara terus membengkak. Dia bangun sebab keluar, sebab tak berani. Duduk balik. Okey. Pada tahun 1998, ini statistik yang tak boleh lari, yang tak boleh dipadamkan. Pada tahun 1998, hutang negara pada tahap 36% daripada KDNK. Kita boleh terima. Meningkat kepada 53% daripada KDNK dalam tahun 2012 yang ditegaskan oleh Gopeng. Dan dijangka meningkat kepada 54% daripada KDNK dalam tahun 2014. Tan Sri Yang Di-Pertua, apa yang dinyatakan oleh semua penganalisa ekonomi, kadar ini adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Memang hebat Malaysia mencipta rekod hutang negara yang terus membengkak. Dan senario ini juga menggamit perhatian rakyat Malaysia kepada persoalan debt to revenue ratio. Dalam tahun 2012, Fitch Rating Agency melaporkan bahawa kadar debt to revenue, hutang kepada pendapatan, di Malaysia mencatatkan 246%. Semakin hampir kepada negara Itali yang sekarang bergelut dengan hutang yang membebankan.
Negara kadar debt to ratio, revenue ratio di Italy 261%. Malaysia 246%. Malaysia boleh. Gombak. Boleh. Ya, tadi Gombak sebut pasal Fitch rating. Boleh percaya tak Fitch rating ni? Fitch rating ni kata menurun. Dulu GFI, Global Financial Integrity, kata kita ni teruk 80 bilion satu tahun lagi keluar negara. Auditor General pun kata kerugian 30, 40 bilion, 20 bilion, 30 bilion kerana ketirisan dan sebagainya. Betul pula Ernest Young pula ada menyebutkan beberapa perkara yang negatif berkenaan dengan negara kita, ekonomi negara kita. Boleh percaya tak report-report semua ni? Ini soalan provokasi. Ya, Fitch rating dan agensi-agensi antarabangsa ni memberikan pandangan dan teguran mereka. Kalau UMNO sebelum ini tidak boleh menerima hujah daripada Pakatan Rakyat, sekurang-kurangnya dengar pandangan daripada badan-badan antarabangsa ini. Kalau tanya Pontian, yang boleh dipercayai hanya utusan Malaysia dan TV3. Yang lain tidak boleh dipercayai, ya. Nah, tetapi tak mengapa, kita bertanggungjawab untuk berdiri dan bangkit dalam dewan ini untuk membawa suara rakyat supaya perkara ini dapat ditangani dengan sebaiknya. Akhirnya Tan Sri Dipertua, Malaysia di bawah pengurusan UMNO ini sedang mengalami satu jenis penyakit. Nama penyakit ni ialah fiscal fatigue ataupun lelah keuangan, lelah, tercungap-cungap. Yang biasanya kalau orang dah lelah ni, dalam beberapa masa akan masuk ICU. Lepas ICU tu, dia laksanakan GST, insya-Allah kita akan menyaksikanlah majlis pengkebumian UMNO lepas ini. Apa yang kita hadapi hari ini, negara hari ini sedang mengalami yang saya sebut tadi, penyakit fiscal fatigue, lelah keuangan. Kerana mereka tidak ada fiscal space untuk berbelanja, maka terpaksa hutang meningkat dan ini pastinya akan membebankan rakyat yang terbanyak dan mereka tidak ada political will untuk menyelesaikan masalah yang dibangkitkan oleh Ketua Audit Negara baru-baru ini. Untuk tujuan itu, kita dengar baru-baru ini Perdana Menteri nak laksanakan GST. Beberapa kenyataan daripada Pontian dan pemimpin UMNO menyatakan kita menolak GST. Saya nak tegaskan, tak apa jawablah nanti. Saya nak tegaskan bahawa Pakatan Rakyat tidak pernah mengambil pendirian menolak GST. Pendirian kita jelas, GST ini merupakan satu sistem percukaian yang cukup transparent, telus, efisien dan untuk satu jangka masa panjang ianya akan memberi kebaikan kepada sistem ekonomi negara. Kita akui itu. Tetapi persoalannya, apakah Malaysia sudah bersedia untuk melaksanakan GST? Ini persoalan yang harus ditanya dan dibahas dalam dewan ini. Bila mengundi nanti dalam beberapa hari yang akan datang, jangan menggunakan kuasa majoriti. Saya minta pimpinan UMNO gunakan conscience mereka. Kerana GST ini akan pastinya membebankan rakyat miskin di bawah. Ini bukan pendirian saya sahaja, tetapi pakar-pakar ekonomi telah mula membahaskan bagaimana GST ini membebankan rakyat. Kita kena tahu bahawa working population di Malaysia, Tan Sri Dipertua, hanya 10% yang membayar cukai. Sedangkan 90% lagi adalah di kalangan mereka yang berada di luar income tax bracket ini. Jadi 10% saja yang bayar. Dan kita juga bersetuju bahawa negara kita tidak boleh terus bergantung kepada hasil pendapatan daripada cukai petroleum dan juga gas.
Maka kita sedar bahawa kita punya tax base di Malaysia ini agak sempit, agak narrow, dan kita memerlukan satu reformasi sistem percukaian yang menyeluruh supaya dapat digubal segera dan bersifat broad base dan juga komprehensif bagi menggantikan SST yang sekarang sedang dalam pelaksanaan dan menyumbang 7% kepada pendapatan negara. Tetapi pada masa yang sama yang saya tekankan di awal tadi, masalah yang dialami oleh Kerajaan Barisan Nasional selama ini ialah kerana mereka tidak mengamalkan fiskal disiplin yang ketat. Bocor, tiris, rasuah, salah guna kuasa, harga RM5 dia jual RM500, laporan Ketua Audit Negara dicampak dan dibakul sampahkan, tidak dipedulikan. Kalau ini sikap ataupun disiplin yang diamalkan, tak mungkin kita boleh mencatat satu kejayaan dalam pengurusan ekonomi. Sebab itu saya nak tegaskan kepada, berkongsi dengan Pontian dan juga Arau, bahawa kalau kita lihat di negara-negara maju, apa falsafah pelaksanaan GST? Kalau saya dengar daripada Yang Berhormat Senator mengatakan, bila kita laksanakan GST mulai April 2015, pendapatan negara akan meningkat kepada 27 bilion ringgit. Sebenarnya Tan Sri, ini bertentangan dengan falsafah GST. Falsafah dan matlamat pelaksanaan GST bukan untuk mencipta hasil baru atau meningkatkan pendapatan bagi negara. Tidak. Tetapi untuk memastikan satu sistem percukaian yang komprehensif. Dan ianya juga bertujuan sebagai rangsangan kepada rakyat untuk meningkatkan simpanan. Sebab GST ini bersifat kita cukai kalau rakyat itu consume barangan tersebut. Without consumption, tidak ada tax. Maka bila dia tidak membayar cukai, dia boleh simpan, menabung. Itu prinsipnya. Tetapi apa yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional ialah untuk memperkenalkan GST, untuk meningkatkan pendapatan, kerana pendapatan negara sekarang sudah mengecil, kerana boros dan rasuah mereka. Mengapa nak dibebankan kepada rakyat miskin? Dan kalau kita lihat kejayaan pelaksanaan GST di negara-negara maju ialah kerana infrastruktur sistem percukaian mereka kukuh. Bila mereka memperkenalkan GST, cukai pendapatan ataupun income tax dan corporate tax ini diturunkan. Dia bergerak secara bertentangan. Bila kita naikkan dengan satu kadar GST, income tax dan corporate tax turun. Itu pelaksanaan di negara-negara maju. Tapi kita lihat apabila Perdana Menteri umumkan dalam bajet 2014, beban GST ini dikurangkan dengan apa? Pemberian BRIM. Dan kadar penurunan ke atas cukai pendapatan terlalu minima, 1 hingga 2 mata. Ini tidak boleh berlaku dalam keadaan di mana UMNO mencadangkan GST pada kadar 6%. Kemudian, membandingkan dengan Singapura, mereka memadamkan fakta bila Singapura mula melaksanakan GST, ianya pada kadar 3%. Mengapa UMNO nak mengenakan satu beban cukai yang begitu tinggi ke atas rakyat miskin? 6%. Dan penurunan untuk income tax itu kecil. Dan ianya ada kaitan dengan hujah saya di awal tadi, 90% daripada working population di Malaysia tidak membayar cukai. Jadi, sama ada turun atau tidak income tax dan corporate tax ini tidak memberi kesan kepada mereka sebelum ini. Tetapi sekarang, mereka dibebankan pula dengan GST, iaitu 6%. Di mana rasionalnya UMNO dan Barisan Nasional untuk melaksanakan GST dalam keadaan infrastruktur sistem percukaian dalam negara kita belum bersedia. Kalau negara ini negara maju, rakyatnya berpendapatan tinggi, kita boleh terima hakikat bahawa
sistem percukaian ini merupakan sistem yang efisien dan terus boleh meningkatkan kemajuan ekonomi negara kita. Boleh. Ya. Terima kasih. Gombak, saya ingin ingatkan mengenai dengan masa. Sebetulnya sudah saya kasih ekstra masa lebih kurang 8 minit, 9 menit oleh kena gangguan daripada Johor Bahru tadi. Apabila respons nanti kepada Sepang, ingat sikit kepada masa. Nanti sepatutnya berapa minit Tan Sri? Jumlah berapa minit Tan Sri? Sebenarnya telah dipersetujui bahawa setiap ahli diberi setengah jam. Jadi yang berhormat tadi mulai 12.03. Jadi seharusnya yang berhormat akan berhenti pada 12.35. Tapi saya semimbangnya kadang-kadang kalau mendengar ucapan yang saya minat, kadang-kadang saya hilang panduan. Dengan itu alang-alang Tan Sri sampai pukul 1 lah Tan Sri. Boleh, tetapi mesti atas persetujuan teman-teman daripada sebelah sini. Terima kasih Tan Sri. Karena mereka pun mau berhujah. Kalau saya tak apa-apa. Sila Sepang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Gombak. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Gombak tentang GST ni, bahawa sepatutnya kita tutup dulu segala kebocoran dan sebagainya. Saya ingin berkongsi maklumat dengan Gombak, dan saya ingin minta pandangan Gombak. Kalau kita baca dalam buku Fiqh Zakat yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, tesis PhD dia, dia menceritakan bagaimana dalam sejarah Islam pernah berlaku di mana pemerintah apabila, sebagai contoh Sultan Qutus, seorang raja Mesir yang mana tentera Tatar, tentera Mongol menyerang Mesir itu, yang menawan Syria, dan ketika itu Sultan Qutus ni panggil para ulama. Antara ulama yang dipanggil ialah Imam Izzuddin As-Salam. Dia panggil Sultan Ulama. Dia telah memberi nasihat. Sultan kata, boleh tak kita pungut cekai daripada rakyat? Dia kata boleh. Tapi lihat, saya baca apa yang dikatakan, terjemah dalam bahasa Melayu. Kalau musuh serang bumi umat Islam semua umat Islam, kalau musuh serang bumi umat Islam, semua umat Islam wajib untuk melawan. Maka ketika itu kamu dibolehkan memungut cukai daripada rakyat, amount yang boleh membantu kamu kepada jihad itu, dengan syarat tiada lagi harta dalam pembangunan negara. Mana dah kosong langsung. Dan kamu kamu jual segala pakaian-pakaian kamu yang dihiasi bersulam emas. Mana segala harta-harta mewah yang kamu dan tentera kamu miliki, kamu kena jual dulu. Hinggakan tentera dan tinggal senjata saja, dan rakyat dengan kamu hidup seperti kamu dengan tentera hidup seperti rakyat biasa. Adapun memungut dana daripada orang-orang awam, sedangkan kamu dan tentera kamu masih mempunyai harta dan barangan-barangan mewah, pungutan cukai tidak dibenarkan. Apa pandangan Gombak? Terima kasih Sepang. Prinsip itu cukup, prinsip dalam Islam soal percukaian ini cukup jelas dan cukup menarik, yang sepatutnya menjadi asas sistem percukaian kita. Apa yang dicadangkan oleh Sepang, mungkin kita boleh cadangkan kepada UMNO, jual dulu. Jangan laksanakan GST. Jual dulu cincin. Saya tidak merujuk kepada sesiapa. Jual dulu beg Birkins. Jual dulu kondominium yang kini dihuni oleh lembu. Jual dulu. Supaya pendapatan ini dapat meringankan bebanan rakyat. Tetapi dalam keadaan yang saya nak sambung Tan Sri, kalau kita lihat juga statistik, 40% daripada rakyat Malaysia, pendapatan isi rumahnya kurang daripada RM2,500 sebulan. Dan 80% daripada mereka adalah orang Melayu dan Bumi Putera. Ini UMNO kena ingat. Jangan ada perhimpunan UMNO, ada pemilihan hidup Melayu, hidup Melayu. Melayu mana yang hidup Tan Sri? 80% daripada 40% rakyat yang berpendapatan isi rumah kurang 2,000 ini adalah orang Melayu Bumi Putera. Yang mereka memang tak pernah bayar cukai pun. Tetapi hari ini dengan sistem yang diperkenalkan oleh UMNO, mereka kena bayar 6% GST. Jangan.
Kerana ia akan menekan kelompok yang berpendapatan rendah yang saya sebutkan tadi dan juga rakyat miskin. Dan saya telah tegaskan sebelum ini Tan Sri, bila kita bicara rakyat miskin, bukan soal miskin tegar. Tetapi golongan yang saya kategorikan sebagai young workers ataupun newly married couples, baru mendirikan rumah tangga. Dan keluarga yang mempunyai bebanan ataupun tanggungan yang ramai. Mereka baru graduate, baru habis belajar, baru mendapat pekerjaan. Kumpulan ini yang saya sebut ini, dia tidak semestinya hardcore poor, tetapi mereka golongan yang mempunyai bebanan hutang yang cukup besar, yang kita selalu sebut household debt ini. Hutang kenderaan, hutang perumahan, hutang pendidikan, cukup besar. Dan sekarang golongan ini dibebankan pula dengan 6% GST. Ini satu kerajaan yang saya kira tidak peduli rakyat, dan saya mendesak supaya perkara ini diteliti semula. Kalau perlu pendapatan yang lebih dalam keadaan sekarang, tutup dulu yang dicadangkan oleh Sepang. Leakages, wastage, amalan rasuah. Berbilion ringgit. Laporan Ketua Audit Negara mencatatkan hampir 20 bilion ringgit yang bocor. Gombak. Yang tiris setiap tahun. Ya. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Pendek saja. Adakah tindakan kerajaan BN untuk mengamalkan percukaian GST merupakan bahawa pihak yang paling memberikan sokongan kepada BN, mereka kena pula hukuman daripada BN dari segi GST. Golongan dari kampung-kampung, golongan kaum Bumiputera di Sabah Sarawak yang sebelum ni tak bayar cukai, oleh kerana mereka telah pun memberikan sokongan kepada BN, sekarang mereka kena pula daripada kerajaan yang disokong oleh mereka. Terima kasih Yang Berhormat PJ Utara. Saya mulakan ucapan perbahasan saya tadi menyatakan ini adalah rich man's budget. Apabila kerajaan itu dibentuk atas dasar minority, ya, inilah jadinya. Dia kerajaan minority yang tak pernah berlaku dalam sistem politik Malaysia. Dan dia menang dengan undi minority itu pun kerana disokong oleh tauke-tauke besar yang menjadi kroni mereka. Jadi bila dia dah menang dengan undi kecil, mereka terpaksalah jaga toke-toke ini dengan harapan kalau ada pilihan raya kecil, ada pilihan raya yang akan datang, mereka akan sumbang semula. Mereka nak tampung perbelanjaan tauke-tauke ini. Tapi rakyat susah yang memberikan sokongan kepada mereka dalam pilihan raya, mereka bebankan dengan cukai yang membebankan ini. Sebab itu saya kata, bila ada pilihan raya kecil di Sungai Limau, turunlah gerombolan UMNO, bawa pelbagai bentuk imbuhan, sogokan. Bagi susu pun susu basi. Janganlah hina rakyat sedemikian rupa. Sama ada orang Melayu, orang Cina, India, Iban, Kadazan, hormatlah mereka. Mereka rakyat yang ada maruah, jangan dibebankan dengan sistem percukaian ini. Ya. Langkawi. Boleh Tan Sri. Terima kasih YB Gombak. Saya tertarik dengan kata-kata YB Gombak tadi bahawa GST akan menekan masyarakat luar bandar dan marhain, masyarakat rendah. Tetapi sedarkah Gombak bahawa GST ini merupakan satu cukai, bukan cukai baru. Yang ini adalah cukai penggantian kepada SST. Kalaupun penggata orang di luar bandar, dulunya mereka membeli barang-barang, barang-barang itu juga dikenakan cukai di bawah SST, iaitu 5% sale tax ataupun 10% sale tax, kemudian dicampur dengan service tax sebanyak 6%, maksimum 16%. Tetapi pada masa yang sama, apabila SST ini ditarik, diganti dengan GST, maka keadaan itu akan bertambah kurang sepatutnya. Kerana SST ialah 16%, GST 6%. Yang ini bukan tax yang baru, tapi replacement of the existing tax SST. Jadi saya nak tanya Gombak, bagaimana boleh perkara ini Gombak kata bahawa
rakyat akan terkena dengan GST yang baru. Sedangkan sebelum ni pun dah kena dah. Dan yang keduanya, saya nak tanya satu dah lari sikit idea saya ni. Tak apa, bagi yang tu dulu Gombak. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Petua dan sahabat saya daripada Langkawi. SST ni, Sales and Service Tax ini, yang memang telah diamalkan dan saya sebut dalam perbahasan saya yang telah menyumbang 7% daripada pendapatan negara, tidak dibuat secara menyeluruh. Bukan kesemua barangan ataupun perkhidmatan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat miskin. Kalau Yang Berhormat Langkawi makan di KL Hilton, tak apalah, bayarlah. Tapi pengundi Yang Berhormat di Pulau Langkawi itu, mereka tak mampu nak makan di KL Hilton ataupun di hotel-hotel yang mewah. Jadi tak kena ke atas mereka. Itu yang pertama. Yang kedua saya nyatakan tadi, 90% daripada rakyat Malaysia adalah di luar daripada income tax bracket. Ya? Dan mereka tidak semestinya miskin tegak. Mereka ni golongan yang baru mendiri rumah tangga ataupun young workers. Kalau saudara tengok, Yang Berhormat, saya baru nak sambung. Kalau ada satu Yang Berhormat Langkawi, saya nak kongsi dengan Yang Berhormat, FOMCA baru-baru ini mengemukakan satu laporan, sejumlah 47% pekerja muda yang saya sebut tadi Tan Sri, young workers, newly married couples, 47% pekerja muda di negara ini dibebankan dengan jumlah hutang yang begitu serius. Sementara itu, kajian Pusat Pendidikan dan Penyelidikan Pengguna menyatakan lebih 30% daripada gaji golongan muda ini digunakan untuk membayar hutang. Maknanya 1/3 daripada pendapatan mereka terpaksa digunakan untuk membayar hutang. Sekarang ini, mereka ni tak perlu bayar income tax dan corporate tax sebelum ini, tapi sekarang dibebankan pula dengan GST 6%. Ini yang saya maksudkan, apabila GST ini dibuat, dan memang matlamatnya satu reformasi sistem pencukaian supaya ianya lebih menyeluruh, di mana setiap rakyat itu chip in to pay tax kepada kerajaan. Tetapi biarlah infrastruktur itu lengkap dulu. Kalau negara ini negara yang maju, berpendapatan tinggi, tidak mengapa. Tetapi yang saya nyatakan tadi, 40% daripada 40% rakyat Malaysia mempunyai pendapatan isi rumah kurang daripada 2,500. Kalau di Australia, kalau kita nak bandingkan, sebab Perdana Menteri bandingkan dengan Singapura, Australia, Zimbabwe, ini pun tak betul juga. Zimbabwe, Cambodia, semua ini, mereka tidak ada base sebagai asas sistem pencukaian. Maka mereka mulakan dengan GST. Gombak. Tetapi Gombak ada 4 minit lagi untuk repot. Ya. Tetapi di Australia, untuk makluman Yang Berhormat Langkawi, the bottom 20%, maknanya 20% yang terbawah itu adalah di kalangan mereka yang lebih kuasa ekonomi lebih tinggi daripada golongan middle income group di Malaysia. Jadi mereka boleh laksanakan. Pendapatan mereka minima RM5,000 sebulan. Tak apa. Tapi kalau kita RM2,500 sebulan, tak mungkin suasana hari ini membenarkan kerajaan untuk melaksanakan GST. Pendek je sebab saya tinggal. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Saya masih berkisar kepada pertanyaan saya tadi yang mengatakan, Gombak mengatakan bahawa GST ini akan menekan masyarakat yang di bawah. Dan Gombak juga mengatakan bahawa kalau orang tu hutang banyak, dia ditekankan lagi. Tapi dari segi simulasi, penekanan ini tidak berapa banyak kerana kementerian buat simulation, RM2,000 pendapatan, dia hanya kena bayar ekstra RM25. Ekstra RM25 ataupun 1.9% daripada keadaan sekarang. Jadi saya ingat RM25 ini tidak memberi kesan yang besar kepada orang yang bergaji RM2,000. Tetapi pada masa sama, saya nak tekankan juga di sini,
orang yang macam mana pun tak bayar teks dan sebagainya, dia masih juga membayar teks kepada barang-barang yang dia beli sebelum ini dengan menggunakan SST. Tetapi sekiranya guna GST, dia tidak perlu bayar teks kalau dia pergi beli di kedai yang tidak sampai 500,000 threshold tiap-tiap tahun. Maksudnya kedai yang ada 500,000 jualan hanya akan mengenakan GST. Tapi kalau dia tak mau beli tak mau kenakan GST, dia pilihlah kedai yang tidak ada 500,000 threshold. Dan di samping itu, saya berpendapat YB Gombak bahawa bukan semua barang daripada 940 barang dalam basket kita akan kenakan GST. GST akan dikecualikan ataupun GST zero kepada hampir lebih 300 barang, termasuk barang makanan dan sebagainya. Jadi bagaimana pendapat YB Gombak? Terima kasih Langkawi. Saya ringkas saja. Pertama, mungkin RM25 tidak besar pada Langkawi, tapi RM25 besar bagi rakyat di desa, di kampung yang tidak ada pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak quote Profesor Muhammad Arif daripada the Global University of Islamic Finance yang menyatakan, unlike the SST, the GST is comprehensive as it is imposed on every point of transaction along the supply chain. Maknanya setiap poin itu dikenakan cukai GST. Ini yang menyebabkan pakar-pakar ekonomi pun menolak pelaksanaan GST dalam keadaan negara Malaysia yang belum mencapai tahap negara maju dan berpendapatan tinggi. Akhirnya Tan Sri, saya nak rumuskan bahawa ianya juga memberi kesan kepada inflasi. CIMB telah mengemukakan satu laporan yang ada di tangan saya menyatakan apabila dilaksanakan GST ini, inflasi akan meningkat 2%. Ya. Apatah lagi bila subsidi telah dibatalkan. Bila subsidi dibatalkan, maknanya dia punya cost of production ini tinggi. Bila cost of production tinggi, purchasing power pun menurun. Menyebabkan inflasi akan meningkat. Dan kalau sistem ini belum ada infrastruktur yang cukup kukuh, menyebabkan masyarakat perniagaan mungkin akan melakukan penipuan dalam proses percukaian dan ini akan menyumbang kepada kadar inflasi yang lebih tinggi. Maka pada tahun 2015, kita menjangkakan inflasi akan mencatat 5.5% dan ini tidak boleh dibenarkan dalam keadaan ekonomi yang lembap dan pendapatan rakyat negara kita belum mencapai satu tahap yang memuaskan. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri yang cukup sabar mendengar celoteh dan perbahasan saya, dan mungkin ini berkat orang yang mendapat haji yang mabrur, ya, lebih sabar dan tekun mendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.